sebagai anak bayi. Jadi, apa yang kita nak fokuskan di sini ialah bahagian terakhir. Tanda yang mana kita sedang berada dan menuju ke arah itu. Sedangkan tanda-tanda lain ini boleh dikatakan memang tersebar. Yang banyak di zina di mana-mana di Malaysia sendiri itu setiap berapa minit lahir anak zina. Yang didaftarkan di Jabatan Pentadbiran Negara tanpa apa-apa. Itu pun dah tersebar. Yang mana mungkin seperti kita dahulu bagi kita sudah sangat dahsyat, sangat aib. Jarang sekali kita dengar perempuan itu berzina. Tak bolehlah. Tapi sekarang kan itu sekarang. Biasa. Dan kemudian syurga ham tersebar. Kita boleh tengok market-market yang mungkin banyak cawangan di Malaysia semua yang menjual khamar dan arak. Tapi yang berkenaan dengan bilangan lelaki dan wanita ini perlu diambil perhatian. Kenapa? Kerana kita tengok kalau di Malaysia kita punya statistik sepatutnya lelaki itu ramai 51% lelaki, 49% perempuan. Tapi apakah yang terjadi dalam jarak yang sedikit sahaja beza di 51% dengan 49%, kita dapati angka para banduan di dalam penjara-penjara Malaysia 9% adalah lelaki. Bilangan lelaki yang sedang dirawat di pusat-pusat pemulihan dadah adalah 87%. Begitu juga yang mengidap HIV/AIDS atas pelbagai sebab, dadah, gay, untuk aktiviti-aktiviti seksual. Mereka jugalah yang ramai. Hampir-hampir 90% juga HIV/AIDS adalah di kalangan orang lelaki. Akhirnya, bilangan lelaki yang 51% ke mana? Balance tak dengan 49%? Jadi tak balance. Jadi sebenarnya itu menjadikan keadaan sosiologi kita kurang seimbang. Dan inilah yang mungkin puan-puan saksikan. Kenapa ramai anak-anak dalam kita susah nak dapat jodoh yang baik, yang tak berapa tu ramai je. Tapi kita nak yang soleh, yang sekufu, betul kan? Jadi inilah jawapannya. Kerana kurangnya al-qayyim itu. Jadi peranan kita. Kenapa kita kena kaitkan juga dengan lelaki, kita perempuan? Jawapannya adalah kita adalah pendidik keluarga. Kita lah ibu yang sebenarnya mendidik anak-anak lelaki dan perempuan. Kita lah nenek yang akhirnya masih lagi ada akses dengan cucu kita. Jadi belum terlambat untuk kita perkasakan proses pendidikan kita kepada anak-anak dan cucu-cucu lelaki. Kerana datangnya lelaki itu adalah daripada tangan seorang ibu. Maka apabila lahirnya lelaki yang tidak qayyim, sebenarnya juga natijah daripada kelemahan tarbiyah dalam institusi rumah tangga daripada seorang ibu. Atas pelbagai faktor, memang kita boleh kata dah ustazah perempuan benar, lelaki pula macam tu. Ya, kerana perempuan sudah dibawa keluar dari rumah antara sebab-sebabnya. Ini fakta dia. Perempuan dah keluar dari rumah bekerja. Bila dia kerja di luar, dia balik rumah bekerja lagi. Siapa yang mampu tanggung beban seberat ini jika lelaki pula masih mengekalkan tradisi lama, perempuan yang memang layan lelaki. Dan tetapi lelaki yang keluar mencari nafkah. Sekarang keadaan itu berubah dengan sistem yang dibawa oleh penjajah, sebenarnya menghasilkan suatu generasi yang menjadi seakan-akan pembahagian tugas tidak seimbang. Jadi kita bukan nak komplain ya, pembahagian tugas kita sudah. Ini yang memang berlaku. Ini kita yang pilih keadaan ini. Kesan daripada penjajah. Nak blame penjajah dalam mengenai tak ada, tapi sistem itu kita masih pakai. Jadi natijah daripada kesibukan yang keterlaluan, yang berlebihan, bebanan yang terlalu banyak pada seorang perempuan menjadikan keadaan fizikal biologi perempuan yang sedia lemah tu, dia memang Allah buat tak ciptakan tak sekuat lagi tu, dia cepat letih, kolaps. Maka di situlah bahagian pendidikan anak berlaku kebincangan. Ini muhasabah untuk diri saya sendiri juga. Bukan senang nak didik anak dalam keadaan kita punya kerja, kita balik rumah kena urus rumah, lepas tu nak tengok lagi di rumah anak kan. Jadi benda ni memang bukan senang bukan. Tetapi itulah cabaran di akhir zaman. Kalau kita terlepas bahagian pendidikan anak, jadilah kes-kes anak panggil cikgu kat sekolah, anak buat macam tu, anak buat macam ni, nak buat macam mana kan. Ini adalah realiti yang kita hadapi
kita berputus asa. Ambil berat pendidikan anak lelaki, jangan, kita kena faham situasi sudah berubah. Tidak lagi lelaki seperti raja di rumah. Tidak, anak tu dia dididik. Ajar dia supaya apabila dia dekat rumah tangga kelak, dia tahu bukan dia akan di-serve 100% oleh isterinya jika isteri dia pun bekerja. Kalau nak service 100%, dia kena serve 100% nafkah, baru dapat servis 100%. Ini fiqh mu'asirah, iaitu fiqh contemporary. Dia dah tak sama lah kiwam atau rijal yang disebut rijal qawamun 'ala nisa. Dalam Al-Quran itu berlaku sedikit perbahasan kerana ayat itu adalah bagi rijal yang bima anfaqu, yang memberikan nafkah 100%. Tetapi apabila nafkah itu kongsi dengan isteri, maka bermakna kiwamahnya juga ada perbahasan untuk ditolerasikan. Jadi ini satu perbahasan fiqh yang panjang, tapi saya nak fokus kepada cabaran wanita bahawa bukan sesuatu yang mengejutkan jika wanita merasa letih. Jangan berputus asa dan jangan hanya banyak komplain suami, semua tu menggugurkan pahala. Sedangkan kita nak masuk syurga. Jadi kalau kita faham konteks kita sedang di mana, baru kita tahu, oh, this is normal, I have to make a change. Kita kena fikir kita nak buat perubahan. Okay. Yang pertama, kalau kita tengok cabaran dahulu, cabaran wanita akhir zaman ini pada diri sendiri dan juga pada keluarga. Banyak lagi anak-anak cabang, tapi saya ambil itu sahaja. Sebab kalau kita nak bahas anak-anak dia, tak habislah sehari. Jadi kita pergi itu sahaja. Pertama, sebenarnya kalau kita tengok cabaran pada diri kita sendiri, kita dah ada dua. Ini sudah ambil daripada kitab Rasal Al-Adun Burshidun Nisa yang ditulis oleh Imam Bani Uzama Sa'id di Turki, yang mana di Turki pada waktu itu awal-awal lagi dah rasa dah semua ini kerana mereka lah tempat markas Khilafah Utsmaniyah runtuh. Jadi benda yang berlaku kat sana, kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, dia akan merebak ke negara Arab. Nanti dia merebak ke negara dan merebak ke negara kita. Contoh mudah, mula-mula yang buang tudung siapa? Mereka di sana. Mereka yang mengharamkan tudung sampai ke negara Arab, dia tak haram tapi dibuang. Tapi ada negara Arab sampai tahap mengharamkan bertudung masuk universiti. Contoh Tunisia, tak boleh masuk universiti pakai tudung. Jadi ada, memang ada. Kemudian daripada negara Arab nanti gelombang dia sampai dari tanah Melayu, kita dulu tak pakai tudung. Ingat kan masing-masing kat sekolah tu? Ada orang pakai baju kurung? Tak ada kan? Dulu kita pakai apa? Saya sempat merasa juga. Jadi bila darjah apa lah baru ada baju kurung. Saya ingat Alhamdulillah zaman saya tu, siapa yang pakai baju kurung terus kena cakap ustazah. Kan, betul tak? Lepas tu bila pakai tudung kecil je pun, tu nak tudung je, oh ustazah, Masya Allah. Kan, padahal leher pun nampak. Itu zaman kita dulu. Saya pun sebenarnya dah dekat juga lah 40 lebih sebenarnya. Ya, jadi sempat merasa zaman tu belum ada pengajian pendidikan Islam. Kita pakai pendidikan moral. Jadi perempuan benda ni gelombang datang mula dari Turki. Jadi di Turki lagi masa tu dah ada ulama yang sedar bahaya ni, dan dia dah mula nakalkan risiko-risiko ini untuk bekalkan orang-orang yang masih ingin mempertahankan agama. Akhirnya kita nampak walaupun dah hampir 100 tahun kita tengok Islam masih lagi ada yang kuat di sana, dan mereka dipuji oleh Presiden yang sangat kuat Islamnya. Jadi faedah daripada belajar kitab tafsir tersebut, saya ambil sikit ke sini untuk pedoman para wanita. Yang pertama, sebenarnya wanita ini ada fitrah syafaqah. Syafaqah ni maksudnya satu kasih sayang dengan ikhlas yang tidak mengharapkan balasan. Contoh syafaqah wanita ini adalah apabila dia menjaga anaknya, dia nak pastikan supaya anak itu lebih selamat walaupun dia berkorban. Itu dari syafaqah. Tak ada siapa boleh lawan syafaqah seorang ibu. Tengok tu kucing syafaqah dia tu, sibuk dia nak masuk balik masjid ni sebab dia nak masuk ke anak dia. Kan, dia gadai segala maruah diri dia. Tak kisah orang nak pandang di mana, kita dah halau berapa kali dah daripada tadi. Tapi dia tetap juga berjuang sebab dia nak buat masuk anak dia, nak selamatkan anak dia. Kita pun macam tu kan? Kalau nak selamatkan anak begitu kita yang terkorban tapi bukan anak. Itu sebenarnya syafaqah wanita yang sepatutnya jadi kekuatan kita untuk kita beroleh redha Allah. Dengan syafaqah macam ni dah kita habis-habisan didik anak kita supaya
di jalan Allah. Tetapi syafaqah ini juga menjadi cabaran pada diri wanita bila dia tidak faham bahawa dalam konteks akhir zaman kita menjadi materialistik, sehingga kan setiap perkara itu dinamakan kejayaan apabila diukur dengan wang. Kalau tak diukur, maksudnya kalau tidak mencapai di angka tertentu ataupun grade tertentu, tidak dikatakan berjaya. Walaupun mungkin anak tu solehah, anak tu baik, berakhlak, tapi kalau tak dapat straight A, macam tak dilihat sebagai berjaya. Itu maksudnya cabaran di akhir zaman, yang mana syafaqah ibu yang sepatutnya digunakan untuk didik anak tu supaya betul-betul beragama, beriman, bertakwa, tiba-tiba divert pula kepada unsur-unsur material. Jadi dia tengok anak dia nak anak dia jadi doktor. Contoh, bagus jadi doktor, tapi niat dia lain. Kalau doktor, especially hospital swasta, boleh beli rumah 5 tingkat. Contoh. Okey, dia nak anak dia jadi apa lagi selain doktor? Lawyer. Lawyer membela kebenaran bagus. Tetapi yang nampak daripada lawyer itu ialah lifestyle yang hebat. Especially jika lawyer itu bijak, pelanggan dia ramai, bayaran dia mahal, maka si ibu pun dapat faedah tengok anak dia berjaya. Maknanya ukuran kejayaan itu jadi berubah. Kalau anak tu baik, lurus tapi tak pandai, habis dihinanya sampai rupa-rupanya bila dah besar, semuanya dah tak ada, tinggal yang baik dan tak pandai inilah yang duduk kita. Jadi itu cabaran daripada diri sendiri kerana sifat syafaqah yang disalahgunakan. Allah bagi syafaqah supaya kita didik anak itu betul-betul jadi seorang yang berguna. Tak kisah berguna jadi apa pun asalkan berguna, dan beroleh redha ilahi dalam dunia ini, menjadi saham kita di akhirat. Betul tak? Kita boleh hadap jumpa Allah, ya Allah, inilah anak-anak saya. Seorang ni jaga kebersihan masjid, cleaner lah kan, tapi jaga kebersihan masjid. Seorang ni cikgu kafah, seorang ni, tapi semuanya beriman. Itulah saham kita. Berbanding yang dah lupa diri, tak ingat Tuhan, tetapi hebat, kaya raya, maka tidak sama. Maka perempuan jaga syafaqah kita, channelkan dia dengan cara yang betul. Nakkan kejayaan untuk kejayaan akhirat, jangan terhad kepada kejayaan material sahaja di dunia. Yang kedua, cabaran beroleh jodoh yang sekufu. Ini cabaran wanita di akhir zaman dengan dirinya sendiri. Sekufu ni maksudnya apa? Agamanya, keturunannya, rupa parasnya dan hartanya. Jika tidak ditemui sepatutnya, kalau kita berada di akhir zaman ni perempuan, kadang-kadang lelaki al-qayyim itu susah nak cari. Daripada 50 orang, satu je kau lelaki qayyim, ya. Hatta yakuna li-khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid. Satu je. Jadi kalau rasa nak jaga agama, sabar. Kalau tak tipu yang soleh, tak apa. Biarlah awak nak kata, bila anak awak tu nak kahwin, bila anak dara awak tu nak kahwin, biarlah. Sebab tak jumpa lagi yang baik. Jawab je lah, tak jumpa lagi yang soleh. Dan kita doa terus, sebab jika kebanyakan orang dia lebih kepada nak ikut trend, kahwinlah dengan siapa yang ada, kahwinlah dengan siapa yang ada, akhirnya jadilah apa-apa kan. Kita pun tahu apa yang terjadi akibat perkahwinan yang tidak jelas matlamatnya, artinya semata-mata nak mengikuti tuntutan trend dan tak tahan bila tanya orang, bila nak kahwin. Itulah dia. Jadi ini akhir zaman. Boleh tak kita tahu? Memang susah. Yang jadi kita, yang jadi mak-mak ni pun jadi berat nak jawab. Tapi lepas ni tak yang berat. Semuanya jawab je lah, belum ada yang sesuai. Yang belum ada yang sesuai. Okey, baik. Mana tahu bila kita jawab macam tu, ada orang yang doakan dalam hatinya, mudah-mudahan dia dapat yang soleh. InsyaAllah niat kita tu Allah nampak. Kemudian namun begitu, ya, kalau lah tadi plan tak naklah yang tak soleh, tiba-tiba ditakdirkan terkahwin juga dengan orang yang rupanya membawa bencana dalam hidupnya. Sekiranya ditakdirkan mendapat suami yang tidak sekufu, wanita harus apa? Redha dengan takdir. Baik, macam mana nak redha dengan takdir? Sabar. Kemudian uruskan diri dengan sikap berjimat cermat dan qanaah. Sebab perempuan ni biasanya
mengharapkan juga sokongan ekonomi daripada suami. Walaupun kadang-kadang dia ada pendapatan sendiri, tetapi apabila suami itu adalah seorang yang tidak bertanggungjawab, maka cuba uruskan wang yang ada itu dengan berjimat-jimat, dengan qanaah, supaya tidak terlalu banyak meminta-minta daripada orang yang tidak bertanggungjawab itu. Nanti minta-minta pun dia makin hamun. Contohlah ya, jika banyak kan kes-kes begini kita dengar. Jadi kita cuba survive, tetapi dengan berpada-pada, jangan survive tapi beli barang mahal semua. Macam mana nak survive? Nak survive kita lah berqanaah dan berjimat-jimat. Qanaah ni maksudnya merasa cukup. Merasa cukup. Kalau duit yang ada boleh beli kuih raya 3 jenis je lah. Kan? Dan tak apalah tak payah paksa-paksa nak 10 jenis juga. Itu maksud qanaah. Kalau duit yang ada cukup beli baju raya selai je lah. Janganlah sampai hutang-hutang sampai 3-4 helai tapi hutang semuanya. Itu maksud qanaah dengan apa yang ada. Usaha dan cari nafkah sendiri yang bersesuaian dengan fitrah wanita. Cubalah apa yang kita boleh buat. Kalau dia TV, kita tengoklah siapa-siapa pun lah. Saudara-mara ke, anak-anak ke, jangan putus asa. Ada suami yang gini, berhentilah maki hamun dia. Sebab memaki hamun ni hanya menambah beban, tidak mendatangkan faedah. Memang dia layak dimaki hamun, tetapi biar Allah yang uruskan di akhirat. Kaedah kita ni nak suruh sabar. Macam mana nak sabar? Jangan fikir banyak sangat kezaliman dia dulu. Jangan fikir kerisauan kejahatan di masa depan. Fokus sekarang ini, apa yang kita ada, kita cuba bertahan dan cuba cari pendapatan. Tadi macam kita boleh ambil upah masak ke, upah jahit ke, apa yang kita ada. Asalkan kita boleh survive. Dan elakkan daripada bercerai. Itu sebaik-baiknya. Perceraian bukan satu solusi yang terbaik. Tapi kalaulah lain keadaannya sampai kena tumbuk-tumbuk lasam-lasam, cedera sana cedera sini, itu mungkin sebaik-baiknya lebih baik cerai daripada menghancurkan tubuh badan. Sebab dalam Islam kita wajib menjaga nyawa kita. Apa sahaja yang membahayakan nyawa kita kena elakkan. Dia termasuk dalam kaedah maqasid syariah. Pernah dengar? Maqasid syariah ni, hidup kita ni ada tujuan. Maqasid ada maksud dia. Ada 5. Kita kena jaga nyawa. Apa yang membahayakan nyawa kita kena hindarkan. Yang kedua, kena jaga agama. Apa yang boleh merosakkan agama kita kena avoid. Yang ketiga, jaga harta. Jangan biarkan orang zalimi rompak kita. Bahkan ada hadis sebut kalau kita ini mempertahankan harta kita ketika dia rompak sampai dibunuh, kita mati syahid perempuan. Mati syahid. Itu dia maqasid yang ketiga. Yang keempat, jaga keturunan. Kita tak nak nasab itu kacau bilau. Sebab Islam sangat mementingkan nasab. Dan yang kelima ialah jaga akal, kesihatan akal kita jangan sampai gila. Apa sahaja yang boleh menjadikan gila itu mesti dielakkan. Makna kata kalau dizalimi sampai boleh merosakkan kesihatan mental jadi gila, tak boleh, itu nak kena cerai. Selain daripada itu, selagi boleh, cubalah bersabar. Itu cabaran. Sebab tu kita tak heran dengar sana sini kes-kes macam ni. Memang kita cabaran wanita di akhir zaman, itulah dia sebahagiannya. Kecabaran yang kedua pula ialah cabaran dalam keluarga. Jadi dalam keluarga kita kena kenal pasti serangan yang mengganggu entiti kekeluargaan. Dan serangan ini perempuan sebenarnya punca dia, banyak lagi anak-anak punca, tapi kita fokus pada ibu punca, induk dia. Iaitu 1, pergaulan bebas. 2, pendedahan aurat. Dua-dua benda ni selalu orang pandang sebelah mata. Orang kata tak apalah dia nak dedah aurat, aurat dia, hak dia. Dia nak rasa cantik-cantik, biarlah dia puas hati. Orang kata gitu. 1, pergaulan bebas. Orang kata itu kan pergaulan dia, hak dia. Dia nak bersukaria lelaki perempuan, itu hal dia. Sebab dia nak mencapai happiness, kegembiraan. Happiness ni ada satu kaedah kegembiraan yang ditetapkan oleh United Nations. Macam mana nak capai happiness? Ialah apabila anda gembira melakukan sesuatu yang menjadikan anda gembira. Okey, itu adalah happiness. Silalah buat apa saja asalkan anda gembira. Maksud dia, kalau dia gembira sebab jantina, tukarlah dia gembira. Okey? Kalau dia gembira nak terjun daripada bangunan, terjunlah. Kalau dia gembira, contoh dia. Tak ada paksa ini perempuan. Kegembiraan itu diukur dengan kayu
pun material yang tidak diikat dengan syarak. Sedangkan kita, kalau kita nak kata gembira, kita kena ikut halal, kita halal. Kan, katalah gembira berjudi. Halal ke tak? Tak halal. Boleh ke buat? Tak boleh. Macam tu. Itu kaedah kita. Sebab pada setiap kegembiraan dalam maksiat ada racun. Ibarat kalau madu tu sedap, tapi dalam madu tu ada racun. Sedapnya sekejap saja, tapi racunnya lama, sengsara selama-lamanya. Sebagai contoh, gembira seronok maksiat zina, paling lama 10 minit dia seronoknya. Tapi lepas tu ruginya, kalau mengandung 8 bulan, 10 bulan. Lepas tu lahir anak, nak bela anak kecil seorang-seorang 8-10 tahun. Seksa ke tak seksa? Madu je tu 10 minit saja, racunnya tu bertahun-tahun lamanya. Itu adalah setiap maksiat yang Allah kata haram tu pasti ada racunnya. Jadi pergaulan bebas pun sama. Nampak macam seronok je, wah gelak-gelak, tepuk-tepuk lagi perempuan, macam gembira kan? Tapi kegembiraan itu nanti akhirnya ke mana? Dia akhirnya ke zina. Ujunglah saya shortcutkan buat perempuan faham. Kalau tak biasa ni saya kena explain satu-satu sampai kenapa jadi zina. Sebab tu Al-Quran kata wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan jangan buat zina, sebab apa? Zina tu bukan tiba-tiba zina, bukan. Dia ada step-step dia. Okay? Dia ada jalan dia, langkah dia, tangga dia. Satu naik, satu zina lah. Tapi kalau kita tak naik tangga dulu, dia tak akan terjadi zina itu. Jadi dia punca dia perempuan pergaulan bebas. Sedangkan pergaulan bebas itu pula antara sebab utamanya ialah pendedahan aurat. Bila aurat tak diambil berat, dia tunjuk sana sini, maka dia menggambarkan dan memberikan suatu cerminan bahawa dia adalah seorang wanita yang available, accessible. Okay? Sebab dia sendiri dah expose diri dia. Ibarat kalau kita pergilah supermarket, kita boleh tengok ada barang yang murah-murah dijual di atas rak-rak yang terdedah. Betul? Tapi kalau yang mahal-mahal dia simpan di mana? Dalam cermin. Boleh pegang tak? Tak boleh. Boleh apa? Boleh tengok saja. Kan? Nak pegang pun tak boleh. Kalau nak ambil bayar, baru boleh. Macam tu mahalnya. Sedangkan ada benda atas rak tu dia boleh pegang, boleh. Apa saja boleh. Kan? Jadi perempuan sebenarnya wanita yang menutup dirinya adalah ibarat wanita yang terjaga nilainya. Dia berada di dalam cermin. Jadi tidak boleh dipegang-pegang. Jadi pendedahan aurat itu suatu yang sangat bahaya sebenarnya, kerana ia mengganggu institusi rumah tangga. Contoh, lelaki duk tengok isteri dia dah 20 tahun, muka yang sama, orang yang sama, dia keluar jumpa macam-macam. Kemudian kalau macam-macam tu semua buka aurat pula, dah macam mana dia nak tunjukkan pandangan? Akhirnya dia akan ternampak yang di luar dan dia akan membandingkan dengan isteri di rumah. Kemudian apa dia yang kata? Yang di luar tu dah pakai makeup setengah jam dah sebelum keluar. Yang kat rumah tu dia memang tengok original, bangun tidur kan, keluar bilik air original, dia tengok macam tu. Boleh compare ke yang pakai makeup setengah jam sejam di luar dengan yang tak pakai apa-apa di rumah? Tak boleh compare. Tetapi secara fitrahnya lelaki dijadikan begitu. Dia suka melihat kecantikan walaupun itu palsu. Okey, boleh. Jadi sebenarnya pendedahan aurat itu bahaya. Didiklah anak kita supaya menjaga aurat dengan sempurna. Yang kedua, membina mahabbah perkahwinan atas prinsip syafaqah dan keluhuran budi, bukan atas faktor materialism. Ini cabaran kedua. Kebanyakan institusi kekeluargaan di akhir zaman terdiri di atas faktor materialism. Apa maksud materialism? Bukan saja buat duit, buat mahal, buat hantaran ya. Bukan. Dia tengok upah, dia tengok kerja, kan? Dia tengok kereta. Betul tak? Kan, upah, kerja, kereta. Sampai boleh tanya gaji berapa. Kan, dia nak tahu tu. Sedangkan yang boleh menghidupkan anak tu bukan gaji berapa tu, tetapi pengurusan rumah tangga, rezeki daripada Allah. Banyaklah benda-benda ni. Kalau gaji 7,000 pun tapi telefon, isteri tak dapat apa. Kalau gaji 2,000 tapi satu perempuan apa saja, isteri bahagia. Jadi sebenarnya kebanyakan bukan diukur
tetapi kita hidup dalam zaman memang materialism. Betul tak perempuan? Betul kan? Perempuan kalau ada orang datang nak menghina anak, apa soalan pertama? Kerja apa? Betul kan? Lepas tu soalan kedua, sebenarnya soalan kerja apa tu datang lepas kita tengok rupa dia okey, betul tak? Kalau rupa dia tak okey, awal-awal lagi tak payah lah. Betul tak? Kan? Jadi maknanya kita tengok rupa juga. Rupa, kerja, lagi pendapatan, harta, kan? Jadi dah kerja berapa gaji ataupun macam mana? Soalan ni duduk mana, kerja kat mana. Dari situ kita dapat idea dah. Dia syarikat kecil, dia syarikat besar. Kan? Duduk mana? Tahu dah upah dia kecil ke besar. Macam tu kan. Jadi materialism ni bahaya. Walaupun itu penting untuk kelangsungan hidup, tapi itu bukan asas. Boleh? Baik. Banyak dah kita tengok contoh orang kahwin bukan sama-sama kaya tapi sama-sama miskin, tapi atas agama tu akhirnya mereka berkembang jadi kaya. Ada. Nampak satu tu kahwin dah ada bisnes, jadi seronoklah yang perempuan ni kahwinlah dia, tapi bisnes dia akhirnya untung. Yang seorang lelaki kahwin atas agama, yang lelaki belajar agama, buat master agama, yang perempuan pun buat master agama. Dua-dua belajar, tapi kerana kufu dari sudut agama dan ilmunya, mereka ibu bapa bersetuju kahwinkan. Rupa-rupanya yang tu dia berkembang slow-slow lah, daripada belajar, dapat beasiswa, beranak, dapat kerja kecil, dapat akhirnya yang beragama ni yang lebih stabil sebab dia ikhlas daripada awal rumah tangga tu. Manakala yang tadi pemilik syarikat, yang pinang anak dara dah ada kereta, dah ada syarikat, akhirnya jatuh kerana unsur tujuan pemilihan tu ada bercampur dengan niat-niat materialism. Jadi niat itu penting. Niat itu penting. InsyaAllah Allah mudahkan kita. Tapi ada juga kes awal-awal lagi dah tahu bakal menantu tu penagih dadah. Lepas tu minta izin saya benarkan. Ini saya cerita betul sebab saya ralak sangat dengan apa yang terjadi. Itu saya tak bagi. Sebab itu kufu agama tu tak kufu dah. Apa saja tak sekufu. Perempuan pegang kufu ni kufu lah punca masalah Jadi dia tak sekufu dah agama dia. Dia kata solat. Yalah solat tapi penagih dadah itu salah. Ya. Kemudian atas nama cinta, kahwin juga. Lepas kahwin dia tak lama lepas tu mengandung, suaminya di penjara sebab tertangkap, sebab menagih dadah pula. Mula menghisap dadah, lepas tu menagih dadah. Jadi mengedar dadah, dia mengedar dadah. Akhirnya dia tangkap, kena penjara. Bila dari penjara tersepit kan keadaan keluarga perempuan ni, minta izin supaya saya benarkan gugurkan anak dalam kandungan. Saya bukan mufti, saya tak boleh benarkan. Tajwa kata itu haram-haram. Sebab dia kata kalau mengandung beranak tak ada bapa dalam penjara, susah nak terima realiti itu. Saya tanya balik, bukan kedua saya dah cakap ini memang tidak sekufu. Dia kata dia janji lepas kahwin nak tinggalkan dadah. Ustazah, boleh ke meletakkan satu syarat ibadah melalui satu syarat ibadah lain? Tak boleh. Kita kalau nak taubat, ya, jangan diikat dengan satu syarat lain. Jadi materialism, nampak tu materialism. Orang ni lupa, bukan ni lupa. Lepas tu rasa nak kahwin sebab kawan semua dah kahwin, tapi tak ada calon lain. Itu saja yang ada. Itu satu yang menyedihkan. Ya, baik. Kita teruskan pula poin kedua, membina mahkamah perkahwinan tak atas prinsip syafaqah. Okey, ini sudah. Maknanya dengan syafaqah itu wujudnya mahabbah dalam perkahwinan. Saling memahami, masing-masing tak kaya, masing-masing sedang struggle. Itu syafaqah, saling kasih dan mengkorban. Yang ketiga, prinsip modeling dalam akhlak suami dan isteri mengikut syariat, iaitu saling meniru kebaikan dan menegur kemungkaran. Jadi suami dan isteri boleh buat perjanjian. Apa saja yang baik daripada saya abang ambil, apa yang baik dari abang saya tiru, apa yang buruk dari saya abang jauhkan, apa yang buruk dari abang saya tak buat. Buat perjanjian dan persetujuan even sebelum kahwin. Ini penting sebab kalau kita tak buat persetujuan begitu sebelum kahwin, takut lepas kahwin keegoan mengatasi segala-gala kewarasan. Ya, jadi kalau dia ego dan rasa
segala-galanya, padahal pada diri dia tetap ada kelemahan yang tak boleh ditiru dan kelemahan yang perlu diubah. Tapi kita boleh wujudkan persefahaman itu. Kita mencuba tiru apa yang baik daripada dia, dia kena tiru apa yang baik daripada kita. InsyaAllah rumah tangga itu akan kekal sampai ke syurga. Tapi kalau masing-masing ada ego, saya lagi bagus pada awak, orang tu berkata saya lagi bagus pada awak, akhirnya saling tak mau meniru yang baik, saling bersaing. Betul tak? So, kita turunkan ego. Benda yang baik tetap akui juga baik. Kalau geram pun geram lah, tapi yang empat baik tu mesti cuba tiru. InsyaAllah itu akan membantu kita untuk nampak jalan-jalan bahagia. Cabaran ketiga, budaya dan masyarakat. Budaya dan masyarakat kita hidup dalam sistem yang saya sebutkan tadi. Selepas sistem penjajahan, yang kita dapat gelombang daripada barat, benda yang kita tak sangka akhirnya berlaku dalam masyarakat kita. Tak sama dengan nenek-nenek kita dulu. Ingat tak nenek-nenek kita kahwin umur berapa? 12-an kan? Siapa yang lebih muda boleh 12 tahun? Ada tak? Nenek saya 12 tahun kahwin. Dulu pun betul kan? 12 tahun. Kalau sekarang dia orang kata apa? Pedofile, bawah umur. Tapi elok je nenek kita kan? Betul tak? Elok je kan? Tak ada masalah. Tak ada curang-curang. Betul tak? Jadi sistem dah berubah, cabaran pun berubah. Kita tengok dalam budaya masyarakat kita, keseronokan dan kelazatan di luar syariat sebenarnya akan membawa kepada kesakitan dan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sedangkan masyarakat sekarang mengutamakan keseronokan dan kelazatan. Masyarakat sekarang ni nak tengok kalau bercuti ke mana, kalau musim cuti buat apa, kalau berjalan-jalan ke mana, dah sampai ke mana, perempuan dah sampai ke mana? Berata dalam Malaysia. Kadang-kadang jemaah sudah sampai Korea, Jepun, Melaka lah. Masya Allah, kita berjemaah pergi berjalan-jalan. Tapi tak apa, itu satu berjalan mencari ilmu. Cuma sebenarnya kita berhati-hati, jangan terjebak dalam keseronokan dan kelazatan yang di luar syariat. Sampai berjalan-jalan tinggal suami terkontang-ganting. Itu yang di luar syariat. Ataupun berjalan-jalan sampai duit makan ikat, bajet rumah ikat sebab nak berjalan. Itu pun di luar syariat. Atau berjalan-jalan perempuan, tiba-tiba ada lelaki-lelaki lain yang bukan suami-suami. Ini grup isteri-isteri. Tiba-tiba ada grup suami-suami join satu rombongan. Jadi isteri tu tinggal di rumah. Ada kes kacau, mengadu dia, kesian dia mengadu ke suami saya. Apa nak buat ni Ustaz? Macam mana? Jadi itu adalah kelazatan dan keseronokan di luar syariat. Jangan rasa seronok dia mesti ada bahaya. Tapi akhir zaman ni banyak ujian dia, especially yang muda-muda yang masih kerja ni. Kemudian menjauhi budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat. Apa-apalah yang bertentangan dengan syariat ni tak payahlah diteruskan. Kalau peduli-peduli itu, tengok-tengok sikit. Jangan nak campur-campur dengan upacara yang syariat tak ajar. Terutama yang berafat-berafat. Dan ada yang kata kalau pasang lilin di bawah, di burung, di dapur, nyalakan lilin di dapur yang ada peduli kahwin, nanti hujan tak turun. Kan? Jadi tak payah buat lah, jangan buat terus. Ada lagi apa? Balik baju kan? Ada bumbung. Supaya apa? Dia hujan. Masya Allah, saya tertanya. Okey. Balik baju ada bumbung. Itu orang dulu lah. Maknanya budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat jangan ditegalkan. Apa lagi? Yang renjis mawar. Kalau renjis tu setakat nak bagi wangi-wangi je tak apalah. Tapi ada doa-doa, ada niat-niat. Ada lagi mak andam. Mak andam mesti yang itu. Sebab yang itu dia ada doa-doa dia. Naik seri dia, naik seri. Lepas habis minta-minta nanti minum air. Ada air dia lagi. Allah. Naik dia berseri-seri. Asah gigi dulu. Kalau asah gigi untuk scaling, untuk sejuk berseri. Kalau tak ada jambi-jambi, tak apalah kot. Asalkan jangan merubah bentuk gigi. Nanti dilarang. Jika dulu ada tradisi menjarakkan gigi. Itu larang sebab dia kekal. Kalau tak kekal tak apa. Jadi kening, kening cukup kening. Cukup kening, itu kekal juga kan? Tak boleh. Jadi apa saja
Memang kalau tak ikut syariat janganlah buat. Dan cuba halang. Jangan bagi jadi. Sebab benda kalau dibuat, benda salah, kita buat juga, rasanya Allah tengok kita macam mana. Okay. Macam mana Allah pandang kita. Jadi kalau kita nak redha cinta Allah dalam rumah tangga, jangan mulakan dengan benda-benda yang pelik. Elakkanlah daripada melakukan perkara yang melanggar syariat. Jadi keseronokan dan kelazatan di luar syariat akan membawa kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Bukan sahaja kesengsaraan dunia akhirat, di dunia lagi dah terasa. Kalau orang dulu banyak buat benda khurafat, tapi kenapa dia orang okey susah tak cerai? Lepas tu khurafat di atas khurafat, masa kahwin khurafat, lepas kahwin isteri pun khurafat juga nak kawal suami dia. Di kajian student saya buat tesis master, khurafat di kalangan wanita Melayu boleh tahan untuk kerja. Ada nasi kangkang, ada apa lagi yang perempuan punya macam susu ya betul, susu. Jadi mengejutkan juga, boleh tahan khurafat. Jadi ini yang kita kena elakkan sebenarnya. Masalah yang nanti berlanjut-lanjutan. Bila dah pakai benda tu, dah simpan jin tu bukan senang nak tinggalkan. Orang dia dah mati, lepas tu dia cari lagi sambungan-sambungan dia. Itulah susahnya kan? Jadi tinggalkanlah khurafat. Ya, sebenarnya bersanding kalau sampai bertabarruj dan mendatangkan fitnah, memang tak boleh. Sampai cantik itu, sampai orang lelaki cakap, "Ui, cantiknya." Suami orang cakap cantiknya, walaupun sini kat sebelah dia tak berani cakap dengan mulut, dalam hati kan orang lain juga macam tu. Dah masalah kan? Janganlah bersanding. Maknanya kalau bersanding pun jangan, ya Allah, jangan pergi cantik tu bersanding atas pentas. Ala kadar, jangan sampai orang sebut benda tu. Boleh kan? Jadi orang buat reunion untuk kesukaan bertemu kawan-kawan dan kadang-kadang sampai berlaku maksiat. Okey, boleh tak yang tu saya jawab last? Panjang jawapan dia. Memang ada kajian. Jadi sesungguhnya dalam setiap maksiat itu dia ada benih neraka. Dalam setiap kesesatan dan kemungkaran itu dia ada benih neraka. Maknanya di dunia ni masa dia buat, dia macam tanam benih. Memanglah tak tumbuh macam pokok jadi neraka belum lagi. Nanti jadi kat neraka sana. Maka dia akan duduk dalam neraka itu bersama benih yang dibuat di dunia ini tadi. Manakala pada setiap amal soleh itu menjadi benih syurga. Kita nampak dia kita buat baik di dunia macam tak nampak apa-apa, tapi dah ada dah benih syurga tu. Nanti bila masuk syurga kita akan dapat menikmati buah-buahannya. Jadi ingat ya, saya mencuri baju hijau. Tak, ini benih neraka. Biar takut sikit. Kalau cakap benih, of course lah tak nampak. Kalau letak benih kat pasu luar tu, boleh kita nampak ke dari sini? Memanglah tak nampak. Tapi ada tak ada? Ada. Anytime dia boleh tumbuh. Maka begitulah maksiat dan kesesatan dan kemungkaran. Okey, bukan betul-betul dan tu. Jadi tips wanita akhir zaman, mari kita kenali daerah dalam kehidupan kita dan bagaimana melazimi proses penyucian jiwa. Ini penghujungnya. Saya nak bagi tips ni. Jangan risau. Memang kita ada cabaran, tapi ada juga jalan. InsyaAllah. Mula-mula kita nak fahami dalam kehidupan kita ni ada daerah-daerahnya. Daerah-daerah ini ada daerah yang besar bulatannya, kemudian nanti kecil sikit, nanti kecil lagi, nanti paling kecil. Biasanya daerah yang besar ni adalah daerah yang orang paling sibuk sekali, kepo sekali, paling nak menjadikan diri itu terlibat banyak. Iaitu daerah yang berkenaan dengan isu-isu dunia. Social media ke, apa yang berlaku dekat benua sana, benua sini, fashion-fashion yang tak ada kaitan dengan kita. Biasanya itu yang orang paling sibuk. Sebab itu yang paling banyak tersebar dalam media. Daerah kedua pula ialah kecil sikit daerah bumi dan jenis manusia, iaitu tentang hal ehwal bumi kita. Kemudian hal ehwal manusia-manusia yang ada di bumi ini. Daerah yang ketiga pula ialah daerah tanah air dan negara, iaitu negara Malaysia. Apa yang ada dalam negara Malaysia? Dia sibuklah dengan situasi-situasi semasa dalam negara Malaysia. Kemudian daerah yang lebih kecil lagi, iaitu daerah kejiranan dan kota, iaitu
sosial kita. Kita duduk di mana taman kita, lorong belakang kita jadi apa, lorong depan kita jadi apa, kat surau kita jadi apa. Itu daerah sosial. Lebih kecil lagi ialah daerah jasad dan rumah, iaitu badan kita, rumah kita. Daerah fizikal, apa yang berlaku dalam rumah kita, apa jadi kat anak kita, jadi kat pasangan kita, itu semua. Dan apa jadi kat badan kita, itu daerah fizikal. Yang paling kecil sebenarnya disebut sebagai daerah hati dan perut, iaitu qalb dan nafs, syahwat, pusat diri. Pusat diri kita ni ada dekat hati dan dekat perut. Itu yang paling kecil sekali. Dekat situlah ada qalb, ada perasaan, ada nafs, ada macam kehendak, nafsu, ya nafsu, betul. Ada syahwah, syahwah ni maksudnya kehendak lah, kehendak gharizah, gairah dan lain sebagainya. Sebenarnya inilah pusat diri kita, ini center kita. Kalau nak ikut ruh kita, center dia dekat hati. Kalau nak ikut badan kita, center dia dekat perut. Jadi ada dalam bab lain cerita disebutkan bagaimana center perut ibarat sultan pada diri kita. Dan badan ini adalah istananya. Lidah ini adalah pengawalnya. Apa yang masuk dan melalui lidah ini akan dinikmati oleh sultan. Sebenarnya sultan itu yang berkuasa, sultan itu yang kita kena jaga. Tetapi kebanyakan manusia di akhir zaman ni lebih fokus kepada pengawal sahaja. Yang pengawal suka dia boleh masuk, yang pengawal tak suka dia reject, walaupun yang dia tak suka tu bagus. Contoh perumpamaan dia bagi baklawa dengan keju. Keju masam, baklawa manis, betul? Mana mahal lagi keju dengan baklawa? Baklawa mahal sebutir RM4. Keju RM4 boleh dapat 4 keping. Okay. Tapi mana lagi sedap di lidah? Baklawa sedap, pengawal pula yang buat keputusan. Padahal yang berhasiat keju. Pengawal kata, keju masam tak nak. Ni bahasa yang makanan Turki lah. Malaysia apa ada? Peria dengan apa? Kuih apa tadi? Koktel. Kau nak ambil peria? Maknanya sultan pun menguasai istana. Bagus. Nak jaga perut, masukkan peria. Tapi pengawal memang tak suka. Dia tak suka. Jenuh dia nak mengunyah dia sampai nak menelannya. Tapi memang sultan yang kena buat keputusan. Sebab tu sultan tu yang kita kena jaga di akhir zaman. Sebab selalu berkumpul pada materialistik. Pada materialistik maksudnya pada sedap. Sedap ke tak sedap? Of course lah, baklawa jawapan. Masukkan dalam mulut dia baklawa. Akhirnya jadi kencing manis. Itu contoh. Ini pun dalam bab lain juga. Maksud banyak benda dalam ilmu ni, banyak kita boleh ambil belajar sebenarnya untuk perkara kita di akhir zaman. Cuma hari ni kita nak fokus perempuan saja. Jadi buat perempuan, masalah kita di akhir zaman, orang lebih fokus yang luar ni. Yang kat luar ni. Yang kat dalam ni tak diambil berat. Sebab tu bulatan dia kecil. Orang sibuk yang susah. Sedangkan yang besar-besar tu kadang kita tak boleh buat apa pun. Kan? Kita komplain dengan komplain sini boleh tukar ke? Tak boleh pun. Tapi yang diri ni yang kita kena jaga dan boleh tukar. Baik, itu kaedah. Itu tips pertama. Jadi dengan cara ini, insya-Allah kita akan jumpa jalan supaya kita tak terlalu letih melayan aspek-aspek luaran. Tapi kita fokus kepada peningkatan dalaman. Jadi, akibat daripada fokus yang berlebihan di dalam bulatan-bulatan itu tadi, orang suka bincang yang luar-luar. Itulah punca kepada pergaduhan. Sebab selalu orang gaduh sebab apa? Sebab isu lain isu yang bukan melibatkan kita berdua. Ni bukan masalah kita dua, tapi masalah lain. Jadi kita kat sini ada pendirian kita, yang hitam ni pun ada pendirian dia. Akhirnya mereka bergaduh kerana pendirian yang berbeza, perselisihan pendapat. Tapi kalau sebenarnya hitam dan putih ni dia kawan. Kalau nak fokus pada hal dia orang, sebenarnya tak ada masalah. Tapi selalu orang berkawan yang bergaduh ni kerana yang ini sokong yang tu, yang ini sokong yang tu. Nampak? Dia sokong benda lain. Sokong benda lain ni adalah bulatan-bulatan lain. Bulatan-bulatan lain, bukan hal diri sendiri, bukan hal mereka. Akhirnya manusia sibuk je berbahas dan bertelagak atas faktor benda-benda lain, bulatan-bulatan lain yang bukan menentukan syurga neraka dia. Bila dia sibuk di sana, dia penat nak hadapi masalah diri sendiri dan keluarga sendiri. Jadi kurangkan kesibukan yang tu. Jadi saya tak tahu apa yang perempuan sibuk, tapi perempuan boleh tengok, boleh bayangkan balik, boleh fikir
fikir balik, boleh nilai balik. Mana-mana yang unnecessary tu dah lepas ni untuk selesai itu saja. Ya? Contoh mudah lah. Kita tak suka cat bangunan tu. Walaupun kita tak suka, dia je lah tu bangunan dia. Betul tak? Tak payah fikir dah. Kalau tidak, memang tak mungkin dah betul tengok cat tu. Setiap kali lalu rasa itu bangunan orang lain. Tak ada urusan dengan kita. Ini contoh. Ya? Baik. Jadi itulah yang menimbulkan perpecahan pada iman. Ya, jadi menimbulkan tak selesa, tak suka, tak gembira sebab tu pecah jadi kumpulan tu, yang ni kumpulan ni, yang ni kumpulan ni. Jadi kita kurangkan fokus ke situ supaya kita boleh dapat fokus pada diri kita, supaya kita dapat ubati penyakit hati kita. Jadi dalam setiap manusia itu ada hati. Pada hati itu ada penyakitnya. Sebab kita tak sempurna, kita manusia biasa, kita ada kelemahan. Walaupun kita lahir dengan fitrah, bersih, kain putih, tapi akan tiba tempoh-tempoh itu kita akan diuji. Maka datanglah penyakit-penyakit yang sebenarnya sama macam penyakit tubuh badan, bahayanya. Bahkan boleh jadi lebih bahaya. Kerana hati yang berpenyakit boleh mempengaruhi sikap tubuh badan kita dan boleh menantijakan perbuatan-perbuatan yang mungkin menjerumuskan dia kepada kemurkaan Allah, padahal datang daripada hati je asal dia. Okey. Antara yang sering kali ada pada umat Islam adalah putus asa. Bukan umat Islam je lah, manusia ya. Putus asa, ujub, guru dan takabur. Hari ini insya-Allah saya akan cuba baca laju-laju sebab masa kita memang tak lama. Kan? Jadi kena cepat habis lah. Patutnya dah habis dari masa. Yang ni patutnya boleh masuk sesi lain. Next kedua. Nak habiskan ke tak? Tapi kalau nak habiskan saya akan buat laju-laju lah 10 minit ke boleh habis. Penyakit pertama putus asa. Jadi putus asa ni dalam beberapa perkara yang melibatkan harta, benda dan fizikal. Selalunya manusia diuji dengan benda fizikal, tapi nanti yang putus asa hati dia, jiwa dia. Kadang-kadang sebab duit, tak ada duit, simpanan habis, kena scam, jadi dia putus asa. Kan datang pada fizikal material, tapi nanti kesan pada jiwa. Ataupun putus asa dalam perkara melibatkan kerohanian dan spiritual. Ada orang dia rasa dia dah taubat, tapi buat dosa lagi. Lepas tu taubat lagi, lepas tu dosa lagi. Dan ada puasa. Tak payah taubat adalah hendak dia ulang. Tu putus asa. Penyakit sangat. Putus asa ni sebenarnya penghalang kepada pelbagai jenis kejayaan dan kesempurnaan. Bahkan semua jenis kejayaan, kalaulah ada putus asa, dia dah siap-siap menghalang kita daripada terus melangkarkan kejayaan. Jadi kalau sampai ke tahap yang paling dahsyat, itulah jadi kunci pertama bagi orang nak bunuh diri. Bahkan putus asa lah penyebab utama kepada kes-kes bunuh diri. Sebab dia ada 3 peringkat putus asa. Yang terakhir tu yang dia rasa dah lost hope, maka dia akan cuba untuk bunuh diri. Itu penyakit, tak boleh dibiarkan. Kita kena usaha ubati putus asa ini. Antaranya kita pegang hadis Nabi, Aku bersama prasangka hamba-Ku, Ana firzanni abdi. Kalau Allah sendiri jamin bahawa Allah bersama dengan prasangka kita, kenapa perlu kita sampai rasa putus asa? Sebab kalau kita kata putus asa, seakan-akan kita kata Allah pun begitu terhadap saya. Seakan-akan begitu, tak maksud bila ini zalim. Kita kena kata Allah ada ni, Allah sedang uji saya. Allah tengah nak tengok saya sabar ke tak. Itu bukan putus asa. Jadi terima kasih. Kemudian ada satu kisah putus asa yang zaman moden iaitu seorang penjenayah yang amat dahsyat. Dia dah bunuh beratus-ratus orang dan dia ni dah banyak merokok banyak orang, merompak semua. Dia masuk dalam penjara, diletakkan dalam bahagian yang paling kritikal bersama dengan Ustaz Usrif Effendi. Bersama dengan Ustaz Usrif Effendi, iaitu salah seorang murid penting kepada Risalah Nur. Dia penting dalam keadaan berbicara pada Nizam. Lepas ni saya ada ceramah lagi. Jadi dia nak jumpa saya di sana. Okay, jadi jadi dia rasa macam orang sejahat dia tak tahu nak terima. Tiba-tiba dia dimasukkan dalam penjara bersama dengan murid Rasail Nur Ustaz Usrif ni disebabkan kerajaan sekular Turki sangat takut dengan Risalah Nur. Sebab yang ini menjaga agama, sedangkan mereka sekular trauma. Sampai murid itu dipenjarakan, dimasukkan ke penjara baru paling jahat.
paling jahat. Itulah betul si paling jahat ni. Jadi bagus pula yang paling jahat ni pula tengok orang yang alim, dia soleh, dia sembahyang, dia orang jahat itu konsult lah dengan ustaz-ustaz ni, dia tanya, saya ni buat ini, buat ini, buat ini. Ada Tuhan nak terima dia tahu buat orang macam saya ni. Sebab dia tengok ustaz-ustaz yang tenang, dia nak juga hidup tenang macam tu. Jadi ustaz-ustaz kata, cuba kamu tengok, kamu berasal dari mana? Dia cakap saya berasal daripada Laut Hitam, agensi. Okey, Laut Hitam ni area lah yang kita dari Laut Hitam. Jadi kita mungkin belah-belah Pantai Timur, banyak laut. Jadi ustaz-ustaz terus faham. Okey, ni orang laut ni, kita cakap bahasa orang laut. Dia kata, kamu tengok laut tu, bila kamu senduk satu senduk air daripada laut itu, adakah akan mengurangkan bilangan kuantiti air laut itu? Dia kata, tentulah tak. Banyak air laut tu cakap, apa ke saya? Lepas tu, dia tanya pula, kalau kamu tambah satu senduk gelas ke dalam laut itu, adakah akan bertambah bilangan air laut itu? Of course lah tak. Jadi, begitulah rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Jadi, apa pun kita buat, takkan memberi kesan kepada rahmat Allah. Allah sentiasa nak bagi rahmatnya, asalkan kita minta dan kita harap. Sebab lautan, luasan rahmat Allah itu sangatlah luas, seluas lautan. Jadi janganlah putus asa. Baik, itu kisah supaya tidak berputus asa. Jadi hadis tentang Allah bersama peranan hamba itu jelas, sahih dan cukup. Cuma kadang-kadang bila kita rasa macam doa tak sampai hajat ni, sebab doa saja kurang. Ya Allah, aku sudah 3 tahun berdoa namun belum tercapai. Adakah kau akan makbulkan doaku sebenarnya? Ada persoalan. Macam tak orang percaya. Anda Fizwani Abdi tak jalanlah doa tu sampai 3 tahun pun masih bila tak dapat. Sebab dia persoal Allah, kau makbul ke doa aku ni? Aku macam dia bertanya pula. Sepatutnya kita doa, ya Allah, aku dah doa, aku serahkan padamu, aku percaya kau sudah menguruskan aku ya Allah dengan pengurusan yang terbaik. Jadi kadang-kadang kalau kita minta tu ABC, tak dapat pula ABC, dapat DEF. Kenapa aku dapat DEF? Aku minta ABC dekat Allah. Tapi bila kita tahu kita doa tu kenapa, bagi kita faham, oh itu cara Allah jawab doa. Sebab Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku jawab doa kamu. Itu cara Allah jawab. Rupanya kita minta ABC, Allah tahu DEF lebih baik. Sama macam orang sakit jumpa doktor, dia rasa dia panas, demam. Cakap dengan doktor, saya nak ubat demam. Doktor kata, jom kau bukan demam biasa ni, ambil darah. Oh ya, ambil darah kat dah, saya nak ubat demam je. Betul doktor ambil darah, sakit tak dia nak ambil darah? Suka tak dia nak ambil darah? Tak tak suka lah, dia suka tak? Sama kita tak suka juga nak ambil darah. Okey, sebab doktor nak check, dia nak tahu, dia rasa bukan demam biasa. Lepas ambil darah, dia tengok pula result. Kita tunggu result kat darah dah kita ada demam. Tengok result, doktor kata ni kena x-ray. X-ray pula. Okey, boleh ke kita marah doktor? Tak boleh. Sebenarnya doktor kan lebih tahu dan dia lebih pakar. Sebab itu dia check. Rupanya jumpa penyakit lain. Penyakit ni kamu untuk sama tahu ubat demam, dia bagi ubat lain. Tapi kita minta ubat demam. Sama lah kita berdoa pada Allah. Kita minta ABC, ya Allah. Tapi Allah tahu ABC tak bagus untuk kita. Sebab Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, dia lebih mengetahui keadaan kita. Sebab itu Allah bagi DEF. Jadi bila kita doa bersama dengan Ana Fizwani Abdi itu lain kesannya. Jadi menjadikan kita lebih reda terima apa yang kita dapat. Okey, saya rasa masa dah habis. Ya, jadi ada banyak lagi 3 penyakit yang saya tak boleh habis. Panjang sangat. Kalau saya lanjut nanti takut salah faham. Boleh tak kita tutup setakat ini? InsyaAllah ada rezeki sambung di masa lain. Kalau nak dengar yang bahasa Inggeris, saya ada rakaman bahasa Inggeris untuk tajuk ini dan cara mengubati penyakit-penyakit hati. Tajuk ini saya dah mengajar rata-rata Alhamdulillah sampai di Singapura. Dan memang sangat penting sebenarnya untuk kita semua. Okay, baik. Kita saja dahulu. Tadi persoalan saya tak jawab lagi. Boleh jawab persoalan? Boleh ya? Tadi soalan jawapannya agak panjang. Berkenaan dengan reunion. Jadi reunion ni kalau ikut rekod banyak juga mencatatkan kadar perceraian yang tinggi disebabkan campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga ni dia campur, ada kategori campur tangan keluarga, ada kategori penyondol.
dalam hubungan rumah tangga. Jadi manusia ni memang kena jaga iktilat daripada awal. Tetapi kalau kita dah dewasa ni baru kita tahu kena jaga iktilat, masih belum terlambat. Masalahnya adalah apabila mana kita patah balik, rewind balik ke belakang, buat reunion, kita jumpa orang sekolah rendah, tiba-tiba dalam grup reunion kawan-kawan sekolah rendah ni kita gunakan balik bahasa sekolah rendah. Betul tak? Kita tiba-tiba bertukar balik akhlak, balik macam sekolah rendah. Masih muda. Seolah-olah masih muda. Padahal kita dah ngomong macam ni. Maka memori lama segar kembali. Saya tahu saya pernah duduk dalam grup macam tu. Tiba-tiba semua orang buat keluar cerita boyfriend masing-masing. Saya sound. Semua orang sudah ada pasangan masing-masing. Bersyukurlah dengan pasangan yang ada. Usah diungkit kesilapan masa lalu. Saya cakap dia kesilapan. Memang kesilapan tu cerita dia monyet lah. Orang buat cerita lagi hampir dah monyet tu. Dihidupkan balik apa. Lepas tu yang saya terkejut, bahasa ni semua cikgu-cikgu lah, ramai yang cikgu kan. Cikgu, tiba-tiba guna balik bahasa-bahasa kami sembang dah cari 3 yang 4 dulu. Bahasa kanak-kanak. Itu suatu ujian dalam pergaulan bebas. Jadi bila tak terkawal pergaulan bebas, walaupun di dalam sosial media, dia menjebakkan manusia kepada kemungkaran, kesilapan dan kemaksiatan yang berterusan. Jadi kadang-kadang dia tengok kawan itu, walaupun kedua sama banyak, tapi dia ternampak yang masa darjah 4 dulu, ternampak macam tahun ni masa form 3 dulu. Padahal orang tu depan mata dia memang kedua dah. Sebab dia ada memori lama dia flashback. Itu baru bisikan syaitan juga. Sebab syaitan ni dia cara dia main pun main pakai flash. Kan? Dia flash. Terus tak nampak je. Nampak macam lawa macam tu. Pada situ lah berbelas-belas. Jadi dia memang suka benda yang menunjukkan. Ya? Okay, jadi itulah ya. Saya rasa dah terjawab ya. Sebab pergaulan bebas. Baik. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Mohon maaf di atas salah silap dan kekurangan daripada pihak saya. Apa yang disampaikan itu sekiranya baik kepada Allah SWT, sekiranya yang buruk adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya apa-apa pun ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian kita beroleh manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu di akhirat kelak. Insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah